Leo dan pokok kacang ajaib. Pada suatu masa dahulu, tinggal seorang pemuda lelaki bernama Leo hidup bersama ibunya dan seorang adik lelakinya di hujung desa. Bapa Leo meninggal sejak dia berumur 2 tahun. Mereka hidup dalam keadaan sederhana. Mereka juga terpaksa menjual sebahagian harta untuk menanggung kehidupan seharian setelah kematian bapanya. Leo dan keluarganya seperti kais pagi makan pagi, kais petang makan petang sehinggakan mereka pernah tertidur tanpa sesuap nasi. Yang tinggal kini hanyalah seekor lembu betina sebagai haiwan peliharaan yang membantu mereka mencari sesuap rezeki. Setiap pagi, Leo akan memerah susu lembu dan menjualnya di pasar. Namun, mereka tidak mampu membeli makanan kepada lembu untuk menghasilkan susu. Ibu Leo berfikir sesuatu. Ibu menyuruh Leo membawa lembu tersebut ke pasar dan menjual lembu tersebut. Leo membawa lembu ke pasar untuk menjual. Dalam perjalanan ke pasar, Leo berjumpa dengan seorang lelaki tua yang aneh. Kemana kamu ingin membawa lembu ini? Saya hendak ke pasar untuk menjual lembu ini. Oh budak, kamu tidak perlu pergi jauh. Berikan sahaja lembu itu kepadaku, aku akan membelinya. Apa yang pakcik akan berikan sebagai pengganti dengan lembu ini? Saya ada tawaran menarik untuk budak baik seperti kamu. Saya akan memberikan 5 biji kacang ajaib. Leo berasa hairan. Dia mula teruja atas pemberian yang ditawarkan sebagai ganti untuk lembunya. Biji kacang ajaib ini sangat berbeza dengan biji kacang yang lain. Kacang itu kelihatan aneh. Ia sangat besar berbanding kacang-kacang lain. Apakah yang saya boleh lakukan dengan biji kacang itu? Ini bukan biji kacang biasa budak kecil. Sesampainya di rumah, Leo tersenyum sambil mengambil kacang dari poketnya. Ibu, cuba lihat biji kacang ini. Ia sangat ajaib. Apa? Adakah kamu menjual lembu dan hanya mendapatkan kacang ajaib ini sebagai ganti? Benar sekali, Ibu. Kamu menjual lembu dan membawa balik biji kacang aneh? Adakah kamu tidak merasa sia-sia dengan tawaran itu? Ibu Leo berasa sangat marah lalu membuang biji kacang ajaib itu keluar tingkap. Ibu sangat kecewa dengan kamu. Kamu sanggup mengorbankan lembu peliharaan kita semata-mata untuk kepentingan diri sahaja. Leo berasa sangat sedih lalu meninggalkan ibunya. Dia menuju ke bilik kecilnya di loteng rumah. Dia mula berfikir. Leo bermonolog sendirian sambil menangis sehingga dia tertidur tanpa makan malam. Menjelang pagi, Leo bangun dan melihat keluar tingkap biliknya. Leo terkejut melihat pokok kacang yang sangat tinggi sehingga mencecah langit. Ya Tuhanku, biji kacang itu sungguh ajaib, ujar Leo dengan perasaan teruja. Leo bercadang untuk memanjatnya. Pokok kacang ajaib tumbuh sangat tinggi sehingga mencecah langit. Leo mula memanjat dan memanjat sehingga dia melihat kepulan awan. Wah, menakjubkan. Semuanya kelihatan kecil dari atas ini. Leo terus memanjat sehingga menjumpai pintu besar keemasan berkilauan dipancari oleh cahaya matahari. Leo cuba mendekatinya dan pintu istana terus terbuka. Ia merupakan istana di atas langit. Ia benar-benar ajaib. Leo berasa terpegun dengan keindahan kemewahan istana langit itu. Sebaik sahaja masuk, alangkah terkejutnya Leo apabila melihat seekor gergasi sedang tidur nyenyak di atas kerusi. Leo berasa lapar setelah memanjat pohon ajaib itu. Dia masuk secara perlahan-lahan ke arah dapur. Dia melihat buah dan susu segar di dapur. Apabila dia hendak mengambil makanan tersebut, Leo terdengar bunyi dengkuran gergasi tadi. Hah? Bunyi apa tu? Leo ketakutan. Dia berlari lalu bersembunyi di sebuah lubang kecil. Habislah aku jika gergasi itu menjumpaiku. Sudah tentu aku akan dimakan.
One, 2, 3, 4, 5. Saya terhidu bau manusia, sama ada hidup atau mati. Saya akan cari dan makan kamu. Sesungguhnya tiada yang lebih lazat daripada daging manusia goreng. Sedap. Ha ha ha. Walau bagaimanapun, gergasi itu tidak menjumpai mana-mana manusia. Dia makan makanan di atas meja makan tadi sehingga kekenyangan. Dia mengeluarkan kantung shilingnya lalu mengira dan menyimpannya di atas meja. Setelah kekenyangan, dia pun berlalu pergi untuk tidur. Leo perlahan-lahan merangkak keluar daripada tempat persembunyiannya. Dia bercadang mengambil kantung shilling emas tersebut dengan harapan ibunya tidak akan memarahinya lagi. Kantung ini sangat berat. Saya harus mengambilnya dan keluar dari sini. Selepas mendapatkannya, dia menggelongsor menuruni pokok kacang membawa kantung emas itu. Dia balik ke rumah dan memberikan kantung emas kepada ibunya. "Sekantung emas? Dari mana kamu dapatkannya?" ujar ibu Leo kehairanan. Leo menceritakan semua yang berlaku kepada ibunya. Ibunya berasa sangat gembira mendapat emas dan anaknya kembali dengan selamat. Beberapa hari kemudian, Leo memanjat pokok kacang itu lagi. Dia memanjat sehingga sampai ke istana gergasi. Sekali lagi, Leo melihat gergasi sedang tidur. Kali ini, dia berdengkur. Leo berjaya melintasi gergasi itu. Walau bagaimanapun, dengkuran gergasi itu sangat kuat. Dia terpaksa berlari menyembunyikan diri. Nasib tidak menyebelahi Leo. Gergasi pun terbangun. Leo terperanjat ketakutan. 1, 2, 3, 4, 5. Saya terhidu bau manusia, sama ada hidup atau mati. Saya akan cari dan makan kamu. Sesungguhnya tiada yang lebih lazat daripada daging manusia goreng. Sedap. Ha ha ha. Gergasi mencari Leo di sana sini. Tiada pun manusia di sini. Gergasi tidak menjumpai sesiapa. Dia kemudiannya mengambil ayam betina miliknya lalu menjerit. Berikan aku telur emas itu sekarang. Ha ha ha. Ayam betina bertelur telur emas. Gergasi menyimpannya ke dalam bakul lalu pergi tidur. Selepas dia masuk ke dalam, Leo mendapati keadaan sudah selamat. Leo mengambil ayam betina itu dan terus menuruni pokok kacang. Setelah kembali ke rumah, Leo menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Lihat ibu, saya membawa balik seekor ayam betina kali ini. Ayam ini boleh memberikan telur emas kepada kita. Begini caranya, berikan aku sebiji telur emasmu sekarang. Ibu Leo berasa sangat gembira. Untuk kali ketiga, Leo memanjat pokok kacang dan pergi ke istana gergasi. Kali ini, Leo melihat gergasi sedang bermain dengan sebuah saksofon yang sangat cantik. Leo bersembunyi di bawah meja. 1, 2, 3, 4, 5. Saya terhidu bau manusia, sama ada hidup atau mati. Saya akan cari dan makan kamu. Sesungguhnya tiada yang lebih lazat daripada daging manusia goreng. Sedap. Ha ha ha. Dia mencari merata tempat tapi gagal menemuinya. Dia berasa penat lalu tertidur di atas sofa. Sementara itu, Leo mengambil saksofon dan terus beredar. Tiba-tiba, saksofon tersebut menjerit meminta tolong. "Tolong saya tuan, tolong saya. Seorang budak lelaki mencuri saya. Dia hendak membawa saya lari dari sini." Tiba-tiba, gergasi terbangun dan melihat Leo dengan saksofonnya. Dengan nada marahnya, dia mengejar Leo. Sekarang baru saya tahu. Rupa-rupanya kamulah yang mengambil ayam betina dan kantung shilling emas milikku. Saya akan kerjakan kamu sekarang. Tetapi Leo terlalu pantas baginya. Dia menggelongsor menuruni pokok kacang dengan pantas. Gergasi menyedari bahawa dia telah tertipu. Leo terus menggelongsor menuruni pokok kacang itu sepantas yang mungkin dan terus mengambil kapak dari rumahnya.
Leo pun mula menebang pokok kacang itu. Pokok kacang itu tumbang lalu gergasi pun jatuh ke bawah sehingga mahkotanya pecah dan pokok kacang jatuh menimpanya. Melihat apa yang berlaku, Ibu Leo berasa sangat takut. Ibu Leo menyedari kesilapannya. Dia sepatutnya menghalang Leo dari mencuri barang orang lain. Leo menjadi tamak dan boleh kehilangan nyawanya kerana itu semua. Dia menghampiri diri Leo dengan rasa kesal lalu menasihatinya. Leo, ibu meminta maaf kerana membiarkan kamu mencuri barang orang lain. Ibu sepatutnya mengajar kamu berbuat baik. Apakah yang akan berlaku sekiranya gergasi itu berjaya menangkap kamu tadi? Ibu sudah pasti akan kehilangan kamu buat selama-lamanya. Ibu, sekarang saya sedar tentang kesilapan yang saya lakukan. Sekarang saya akan bekerja keras untuk mendapatkan wang demi keluarga kita. Kini, Leo dan keluarganya menjadi kaya raya dan hidup bahagia selama-lamanya dengan rezeki yang telah dikurniakan.